Hello, Assalamualaikum. Aku Cik Asri. Kalau ikutkan hari ni aku nak cerita pasal Keliboy Sumareh tu, yang kes dia masih lagi belum settle dengan PBNT. Tapi tak apalah, kita peram dulu cerita bab Sumareh ni, sebab aku nak cerita tentang benda yang bagi aku lagi menarik sebenarnya, iaitu tentang logo baru Kelantan FC. Kalau diikutkan sebenarnya, cerita bab logo Kelantan ni tak perlu menjadi satu topik yang hangat, sebab hanya logo je pun. Tapi aku tidak faham kenapa menjadi satu bualan yang hangat sampai kan ada media keluarkan kenyataan penyokong Kelantan kecewa tentang pemilihan baru logo ni, kononnya lambang rusa bukannya lambang kijang. Dan aku tak tahulah kenapa perlu bertekak, kenapa perlu bergaduh, sebab aku tak faham lah kenapa. Logo je pun. Ya, logo itu melambangkan identiti pasukan, tapi sekarang ini kita sudah melalui proses penswastaan. Maksudnya kita sudah ada warna baru. Kalau dia dah pilih logo tu, suka hati dia lah. Tapi orang Kelantan panggil basuh perangai. Kecik Kelantan tak sikit nak ngepek ni. Tapi jangan risau, aku tidak akan cakap Kelantan sampai habis, sebab aku tahu yang tengok video aku ni pun bukannya Kelantan saja. Cakaplah bang budu lah kecik luar pun. Dah kahwin orang Kelantan, dah akan dah suruh bunyi Korea kecik luar. Okey, bab isu Kelantan kita tengok bulan September, isu logo. Bulan September, Kelantan FC telah mengumumkan untuk membuat pertandingan bagi mencipta logo baru pasukan Kelantan FC ni. So ada ramailah yang berminat dengan tawaran hadiah sebanyak RM3,000 kepada pemenang. So dalam beribu-ribu penyertaan, bos Zam Saham telah pun memilih 10 logo terbaik, dan dia telah pun membuat keputusan untuk memilih satu logo bagi menjadi logo pasukan Kelantan pada season hadapan, atau mungkin akan digunakan pada saingan Piala Malaysia nanti. Dan dekat sini aku nak ucapkan tahniah kepada saudara Muhammad Afif Hakimi, di mana logo ciptaan beliau telah pun dipilih untuk menjadi logo baru pasukan Kelantan. Dan yang pilih itu adalah bos Zam sendirilah, warna pasukan Kelantan. Selepas sahaja logo tu dipilih, dekat sinilah bermulanya orang kata perbualan hangat tentang logo ni. Sebab ada yang condemn, ada yang kritik, ada yang kata yang lain lebih cantik apa semua. Aku nak beritahu satu je, dia owner, dia punya suka lah dia nak pilih logo macam mana. Dia dah selamatkan bola sepak Kelantan. Apa lagi yang kita nak? Aku dah pernah bagi tahu, dan korang pun tahu, dia bukan anak jati Kelantan, tapi dia memilih untuk menyelamatkan bola sepak Kelantan ni daripada jadi macam Perlis. Dia pun ada bagi tahu sebelum ni. Kalau kita sebut nak mempertikai, nak mengkritik, nak condemn, apa je yang kita dapat? Cuba kita follow saja apa yang dia buat. Aku dah pernah bagi tahu sebelum ini, Zam Saham datang selamatkan bola sepak Kelantan, dia bukan kosong, dia ada ilmu pasal bola sepak. Tentang isu pemilihan logo, dia dah pun beritahu yang dia akan modify balik logo tu. Tapi bagi aku, dia owner, dia punya suka lah dia nak pilih gambar kijang ke, rusa ke, arnab ke. Kalau dia dah letak gambar dia sekali pun, dia punya suka. Sebab dia owner, dia bos. Dia boleh letak gambar apa saja yang dia nak. Dan kalau kita tengoklah Zam Saham dekat page dia pun, dia dah explain kenapa dia pilih logo ni apa semua. Dan dia dah bagi tahu dia akan modify balik mengikut kesesuaian yang dia nak. Yang menjadikan aku tidak faham dekat sini, kenapa kita nak mempertikaikan. Kenapa siap ada yang pergi DM, siap ada yang komen dekat dia punya page, bos kenapa tak pilih yang ni, saya rasa yang ni lebih cantik. Demo siapa? Yes, sebagai penyokong, kita berhak untuk memberi pendapat, tetapi jangan bersikap lebih sudu dari kuah. Itu je. Kita boleh cakap, logo ni tak cantik, logo ni lagi cantik, logo ni tak sesuai, logo ni lagi sesuai. Kenapa tak letak gambar kijang, ini gambar rusa, ini tanduk panjang, ini tanduk pendek, ini macam mata terbeliak, ini mata terkeluar. Kita berhak untuk bagi pendapat apa saja yang kita nak. Tetapi kita kena ingat, kita penyokong, dia bos. Sebab itu aku katakan, jangan bersikap lebih sudu dari kuah. Bagi aku, bila dia dah pilih, dia tak perlu explain pun kepada kita kenapa dia pilih. Tapi sebab dia tengok penyokong Kelantan seakan-akan mempertikaikan pilihan yang dia buat, dia terpaksa explain pula. Contoh mudah gini lah, bah, anak demo nak masuk EU, demo kena kita tanya jiran sebelah, kita tanya ke kapal lain, boleh tak anak demo nak masuk EU? Perlu ke? Contohnya gitu lah.
Jadi dia owner. Bagi aku dia tak perlu nak jelaskan, okey saya pilih logo ni sebab begitu begini, okey faham lah kau. Tak perlu. Sebab dia berhak untuk membuat keputusan yang dia nak atas dasar dia adalah owner pasukan. Ingat penyokong Kelantan sekalian, tidak demo seorang je nak tengok Kelantan naik. Tidak demo je saya ke bola sepak Kelantan ni, kahwin nak tengok balik Kelantan yang naik. Tapi bila kita bersikap lebih sudu dari kuah macam ni, kita takkan ke mana. Kita kena ingat, sebab terlampau mengikut kata-kata daripada penyokong lah, kita jatuh dulu. Cuba belajar daripada kesilapan. Semalam pun kalau siapa-siapa ada tengok, Zam Saham telah pun update dan post dekat dia punya page logo baru pasukan Kelantan yang telah pun diubah sesuai mengikut kehendak yang dia nak. Percayalah cakap aku, akan ada juga yang komplain, yang condemn, yang kritik, yang kata yang ni lagi cantik. Kalau dia mau rasa logo lain tu comel lagi kan? Dia mau buat pasukan sendiri, dia mau buh logo tu di baju. Buh bersabah ke apa, dia mau kata logo lain comel lagi kan? Tidak marah ni, nasihat-nasihat. Isu pemilihan logo ni juga ada segelintir, aku tidak kata semua, segelintir penyokong Kelantan yang macam ada sifat PhD, perasaan hasad dengki. Kononnya nak cari maklumat ni, logo ni ciplak ni, Google apa semua ni. Yes, dalam syarat ada nyatakan logo yang dibuat itu tidak, orang kata, mengambil sumber daripada Google. Okey, ini apa yang aku faham lah. Apa yang aku faham mengenai syarat itu, logo yang daripada Google tu bukanlah semata-mata gambar kijang ke, rusa ke, arnab ke, tetapi secara keseluruhan. Kita ambil contoh macam logo Melaka sebelum ni, hampir 100% sama dengan logo yang ada dalam Google. Mungkin setakat gambar kijang, habis kalau cari dalam Google nak pergi masuk hutan tangkap sendiri. Kalau tak nak ada unsur-unsur ciplak daripada Google langsung. Dan sampaikan pemenang Afif tu, dia terpaksa keluarkan kenyataan nak tunjuk bukti yang dia ada beli logo binatang yang dia guna tu. Lepas tu dia cakap dia ada bukti yang dia tu telah pun diberi, orang kata, keizinan untuk menggunakan logo tu. Sampai tahap macam tu. Untuk penyokong Kelantan, aku mengharapkan satu benda je kepada mereka yang masih lagi tidak bersikap profesional dan tidak bersikap matang. Berubah menjadi penyokong yang lebih matang dan menjadi penyokong yang lebih profesional. Bos Zam Saham datang selamatkan bola sepak Kelantan, itu kita kira dah cukup bersyukur dah. Kalau nak agak kopok kita, tak ada PT bos nak letak gedebong atas meja naik pun 8 juta. 1 juta boleh tentu boleh bui. Jadi apa yang dilakukan, sebarang keputusan yang dibuat oleh owner pasukan Zam Saham, kita follow je. Mojo ada dia je. Dulu Mojo ada pemegang. Sekarang Mojo ada Zam Saham yang menyelamatkan bola sepak Kelantan ni. Kalau kita asyik nak bertekak sama sendiri, isu logo apa semua, malu kat orang apa. Baloh logo ni malu kat orang. Jadi apa jua logo yang dipilih, aku rasa itu adalah keputusan yang terbaik daripada Zam Saham dan kita sebagai penyokong menerima. Stadium Pink kita boleh duduk lagi, tak kira setakat logo kita nak jaga. So, untuk bos Zam Saham, segala apa keputusan yang dibuat, ramai yang menyokong, penyokong Kelantan yang menyokong. Kita biarkan unsur-unsur negatif itu hidup dalam dunia mereka. Mungkin mereka masih belum sedarlah yang salah satu faktor Kelantan jatuh dulu adalah sebab terlampau banyaknya campur tangan daripada penyokong. Aku tidak katakan yang penyokong tidak ada hak langsung untuk memberi pendapat. Yes, penyokong kita ada hak untuk menyuarakan pendapat kita atas dasar sayang kepada pasukan Kelantan FC ni. Tapi aku dah cakap banyak kali tadi, jangan bersikap lebih sudu daripada kuah, sebab sikap itu boleh menghancurkan sesebuah pasukan. Kita baru nak naik ni. Kalau kita dah buat perangai macam ni, saya dah cakap aku, kita takkan ke mana. Ubah sikap, ubah mentaliti, kita menerima apa yang mana buat, insya-Allah kita mampu untuk standing dengan JDT. Itu adalah impian Zam Saham dan aku juga yakin itu juga impian seluruh peminat dan penyokong bola sepak Kelantan. So itu je lah perkongsian aku mengenai isu logo Kelantan FC ni. Bagi aku tak ada apa, aku tak tahulah orang lain. Aku tak kisah pun logo macam mana. Yang aku nak tengok prestasi di atas padang,
lebih baik dari semasa ke semasa. Tak lama lagi kita akan beraksi dalam saingan Piala Malaysia walaupun tidak ada timbal balik, pusingan kalah mati ke apa ke. Aku harapkan pasukan Kelantan mampu menunjukkan prestasi yang terbaik ketika atas padang. Yes, logo itu juga penting sebagai identiti pasukan, tetapi yang lebih penting adalah prestasi di atas padang. So, kalau korang ada pendapat yang lain mengenai isu logo pasukan Kelantan ni, boleh komen lah dekat bawah. Apa benda yang aku duduk cakap tadi tu, ada benda yang korang tak setuju, komen juga lah pendapat korang ni dekat bawah. Kita berbeza-beza pendapat, itulah sebenarnya yang mengindahkan bola sepak ini. Tetapi perbezaan pendapat itu pun ada had batasnya juga. Kita menyokong dia bos, dia lagi berhak untuk menentukan ada tuju pasukan. Okey, seperti biasa, jangan lupa like, share dan juga subscribe video ni. Segala terkasar bahasa ke apa tadi yang aku cakap, aku minta maaf. Tak ada nak menyinggung hati dan juga perasaan sesiapa, sebab aku juga nak tengok pasukan Kelantan ini mampu untuk kembali ke saingan Liga Super dan memenangi piala-piala macam sebelum ini yang pernah mereka buat. Sekali lagi, untuk penyokong Kelantan, belajar daripada kesilapan. Ya, kita ada hak untuk menyuarakan pendapat kita, tetapi jangan bersikap lebih sudu daripada kuah. Kalau kita betul-betul sayangkan bola sepak Kelantan. Aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.